Jumaat 8 Mei 2020 bersamaan 15 Ramadan 1441 Hijrah. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 9 Borak Kosong. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk bersama kami. Borak Kosong adalah segmen perbualan live stream mengenai isu semasa serta topik menarik pada masa kini, dan setiap minggu kami cuba menyampaikan perbincangan menarik dan relevan kepada pendengar bersama ahli panel yang berbeza. Jangan lupa untuk like page Genesis Hideout untuk mengikuti perkembangan dan sesi live gaming setiap hari, serta klik di link confession untuk menyuarakan pendapat mahupun memberi idea topik menarik untuk segmen Borak Kosong yang seterusnya. Hari ini kami ada segmen yang berinformasi yang bertemakan Hari Nuzul Al-Quran yang bakal disambut oleh umat Islam pada hujung minggu ini di dalam bulan Ramadan yang mulia. Oleh yang demikian, kami akan membincangkan mengenai tafsir surah di dalam Al-Quran, dan antara surah yang dipilih adalah Al-Fatihah serta Al-Ikhlas. Anda dialukan untuk menyertai sesi perbualan ini dengan menyertakan komen anda di stream kami. Sesi ini dibawakan khas kepada anda oleh Oryx, Your Smart Home Solutions, dan dihostkan oleh saya, ditemani oleh Wisal. Ini adalah Borak Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Wisal, how are you today? I'm good. Good. How are you? Alhamdulillah. Syukur kita dah di pertengahan perjalanan di dalam bulan Ramadan ini. Dan masih bertahan Masih tahan. Alhamdulillah. Semoga semua amalan kita di dalam bulan Ramadan ini diterima Allah. Tapi InsyaAllah, amin. saya rasa ingin memulakan segmen Borak Kosong kali ini dengan suatu berita yang agak duka cita, di mana baru saja pada pukul 12.30 malam tadi kita dapat berita bahawa salah satu Ustaz Ismail Kamus, antara pendakwah tanah air ini di Malaysia ini telah meninggalkan kita, rahmatullah. Dan saya ingin mengambil masa ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Moga roh beliau selamat di sana. InsyaAllah. Bismillah. Hello. Ya, kembali dan kembali kepada topik kita hari ini. Hari ini kita akan, boleh kata, berbincang pasal tafsir, ya, Wisal? Betul. Dan Tidaklah. Teruskan. tidaklah begitu complicated, di mana kita akan membicarakan bukannya tafsir Al-Quran daripada surah-surah yang agak panjang, tapi surah yang sangat common dan sangat familiar, especially untuk umat Muslim, sebab kita setiap hari membaca surah ini, kan? Tapi banyak orang yang membaca surah ini tidak mengenali isi kandungan makna tersirat di dalam surah tersebut, kan? Dan surah yang saya ingin katakan itu adalah surah Al-Fatihah. Wisal, kenapa surah Al-Fatihah ni sangat special kalau kita nak tahu? Surah Al-Fatihah ni, okay, first and foremost kita akan lihat antara kelebihan surah Al-Fatihah ni, kan. Kenapa dia diturunkan pada umat Nabi Muhammad saja dan tidak terdapat kepada umat lain. Itu ada antara quote hadis yang ada, hadis sahih. Surah Al-Fatihah ni memang kebanyakannya orang memang kita kenal lah surah Al-Fatihah. Tak siapa tak kenal lah, paling basic siapa yang pernah solat atau yang solat, insyaAllah semua hafal surah Al-Fatihah dan membacanya. So surah Al-Fatihah ni memang dia lah di pembukaan Al-Quran, Fatihatul Kitab. Dia pembuka pada surah pada Al-Quran, dan juga dia mempunyai 7 ayat yang agung yang diturunkan pada Nabi Muhammad, pada kita.
dia just for reference, dia bukanlah surah yang pertama diturunkan kan. Tidaklah surah pertama, tetapi diturunkan di Mekah dan diturun juga di Madinah, yang mengatakan ada sebanyak 2 kali diturunkan. Dan So, di antara surah yang teragung dalam Al-Quran. dia adalah the only surah yang turunnya 2 kali. Yes, Satu di itulah Mekah dan satu di Madinah. sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Hmm. Agak interesting. Mm-mm. Tapi from my experience, I rasa banyak orang take for granted apabila membaca surah ni. Betul. Saya pun dulu macam tu. Ya, macam tu. And one of the reason is bila kita tak faham makna di sebalik surah tersebut. Betul lah. Betul. Ya, actually bila kita sebut saya pun macam tu, bukan kita tak take, maksudnya kita tidaklah kita mengabaikan surah Al-Fatihah ni. Cuma kita tak pernah nak memahami apa yang kita baca dalam solat sebenarnya dan apa maksud surah Al-Fatihah ni. Bila kita baca dan kita mengaji, mencari ustaz untuk menerangkan surah Al-Fatihah ni, asbabun nuzul, kelebihan, makna setiap ayat itu, kita dapat mengetahui, oh rupanya yang saya baca ni adalah sangat-sangat cantik, indah. Satu perkara yang cantik yang kami bacakan ketika menghadap Allah SWT dalam solat. Dan ada hajat-hajat yang kita minta yang selama ni kita pun tak tahu yang kita minta. Selalu kita minta di luar solat dalam doa. Itu ramai orang Islam di Malaysia ni dan di Nusantara amalkan. Tapi yang rupanya yang kita minta dalam solat tu ada makna dia. Makna ni nanti insya-Allah sekejap lagi kita akan kupas slowly one by one. And agak menarik sebab jarang kita bersyukur, tapi bukan kita jarang bersyukur, jarang kita ingat untuk bersyukur kerana kesibukan dalam dunia dan seumpamanya. Tapi dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kalau kita tengah melihat maksud dia, segala puji bagi Tuhan, segala seluruh semesta alam dan seumpamanya kan. Lepas tu kita puji Allah lagi kan. Kita memuji Allah lagi dari situ. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tapi ayat pertamanya include Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat pertama. Betul tak? Betul. Ada pandangan yang lama berbeza. Antara yang ada yang mengatakan bismillah tidak merupakan bukan merupakan daripada sebahagian daripada Al-Fatihah. Ada yang kata sebahagian. Dan ini tidak menjadi masalah kerana masing-masing berpegang dengan hadis riwayat masing-masing dan dalil masing-masing kan. Jadi yang mengatakan ni antaranya mazhab kita sendirilah, mazhab Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan sebahagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Ada yang kata tidak, dan dia ada potong kat situ. Surah dia ada letak di antara penghujung ayat surah Al-Fatihah dia dekat kat situ sebenarnya ada potongan itu yang sepatutnya letak sebagai ayat ke-7, tapi tidak menjadi masalah lah selagi mana dia ada Al-Fatihah. Sebab tu tidak menjadi problematik. Tapi memang kita mulakan dengan nama Allah nama Allah yang terpuji, iaitu Maha Pemurah dan Maha. Lepas tu kita teruskan dengan memuji Allah untuk segala Tuhan segala alam, telah apa yang kita memuji dia untuk apa segala nikmat yang telah diberi pada kita. Jadi Allah kita sangat Maha Pemurah. bergerak ke ayat kedua lah. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya. Lepas tu kita memuji Allah lagi sekali kan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lepas tu kita mengakui lagi Allah adalah Malik Yaumiddin kan. Malik Yaumiddin ni penguasa hari pembalasan. Tu hari hari kebangkitan nanti kita akan melihat Allah, dan kat situ kita akan melihat Allah lah raja segala-galanya. Kita ni tidak ada, kita ni bukanlah, kita ni hanyalah hamba yang dhaif yang dibangkitkan, yang akan dihisap amalan-amalan kita di bumi ni kan. So bila kita akui perkara itu, kita dah mengagungkan Allah. Dia yang maha kekal sebenarnya. Yang kita yang telah mati, dia yang bangkitkan semula. And put an emphasis on that Yaumiddin, di mana maknanya adalah pembalasan ataupun hari kiamat. Di mana kita akan mengetahui apalah balasan kita nanti di kelak. Setiap amalan kita akan dinilai dan dihitung insya-Allah.
Kita ada yang baik, insya-Allah kita dibalas dengan kebaikan dan Allah akan merahmati kita dan mengampuni kita, masukkan kita ke syurga, ataupun sekiranya sebaliknya kita dihantar ke neraka dan na'udzubillah min zalik, kita minta jauhlah daripada neraka Allah SWT. Dan hanya selepas ayat keempat ini baru kita start the actual surah kan. Macam bukan the actual surah, apa nama tu? Permohonan kita, Permohonan kita, yes. hajat kita, ya. Iyyaka, so antara surah keempat Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kat sini kita bukan membuat permohonan hajat lagi sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selepas ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa nama dia, kita sedang buat perjanjian yang kita telah bagi tahu Allah dan kita hanya ingin sembah, kita hanya ingin sembah pada Allah dan kita akan sembah Allah dan kita pada dia lah kita akan memohon pertolongan. So ayat ni sangat-sangat penting. Di situ menunjukkan tauhid kita dalam memahami maksud la ilaha illallah juga. So kat situ kita membuat, kita cakap ke Allah, kita bacakan ayat ni ke Allah, kita cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kita sebut yang kita akan kembali, kita akan sembah dia saja, Allah SWT, dan kita akan pergi ke dia untuk memohon pertolongan dalam bentuk apa cara kita doa, kita minta apa ni hajat-hajat kita dan seumpamanya. Tapi kalau kita tengok dari segi konteks penyusunan ayat itu pun kita dapat tengok bahawa ayat kelima ni sebenarnya dia a good mediator. Maksudnya macam the way ayat tu sendiri transition kepada kita tadi memuji Allah dan kepada meminta tolong padanya macam tu kan. Dia ayat kelima ni menunjukkan satu transition yang agak perfect lah. Kita tengok perfect. Memang cantik susunan Allah SWT. Allah susun ayat firman-firman ni sangat cantik. Kalau kita lihat memang daripada ayat pertama seluruhnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu memang seterusnya pula kita minta pada ayat ke-6 saya nak kupas ke ihdinas siratal mustaqim. Kat sini kita mula memohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami akan jalan yang lurus. Boleh kita sebut ihdina ni sebenarnya lebih pada minta Allah sebagai pencipta kita untuk memimpin kita pada jalan yang lurus, jalan yang Allah bagi jalan Allah buka pada orang-orang yang beriman untuk mendapat pahala ganjaran esok kelak di dunia dan di akhirat. So kita minta siratal mustaqim ni memang sangat-sangat sangat-sangat deep lah saya cakap sebenarnya. Supaya kita tidak tersasar dalam dunia ni, kita tidak terbelit dengan perkara-perkara khurafat, kufur dan seumpamanya. Betul tu. Tapi itulah, and then kita move on to the longest ayat di dalam surah Al-Fatihah ini, ayat terakhirnya, di mana tadi kita dah memohon yang tu kan, kita tengok ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan and then kita move to ayat ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Apa maksud tu? Kerana beri nikmat kepada mereka tu. Beri nikmat kepada mereka. Kalau kita nak kupas, itu ayat ke-7 kan? So kita nak tahu siapa sebenarnya orang yang diberi nikmat ni kan? Ada kan maksud kita lihat pada siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat pada lafaz ayat ni macam kita sedang bercakap dengan Allah. Kerana digunakan kata ganti nama kedua, engkau. Itu jalan yang orang-orang yang engkau telah beri nikmat pada mereka. Itu boleh kita lihat balik kan daripada secara tafsir, secara harfiahnya, secara hurufnya kepada bahasa Melayu. Nanti kita akan lihat bagaimana apabila disebut tentang mereka yang dimurkai dalam ayat seterusnya, ia adalah bentuk ayat pasif. Apabila menyebut tentang perkara yang sesat, ini adalah bentuk ayat aktif. Semua itu memberi pemahaman yang berbeza. So ayat ini menjelaskan jalan yang lurus seperti yang telah disebut, yang kita akan sebut ni. Supaya jelas dan tidak ada salah guna mendakwa jalan mereka lah yang lurus sebenarnya. So ayat ni sebenarnya dia untuk membetulkan kita dengan orang-orang yang jalan tak lurus. Baik. Oh, okay.
So siratal, sebab kita tak boleh nak ambil separuh, kita kena sebut sekali siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. So that's why Allah menggunakan ayat apa sebut tadi, ayat pasif. Lepas tu dia, dan untuk yang mereka Allah guna ayat aktif, sebab mereka ni memang sentiasa ada dalam zaman berzaman, sejak apa zaman Nabi Nuh dan sebagainya. Allah mengajar untuk membandingkan cara orang-orang dulu, kerana mereka telah lalui jalan itu dan mereka mendapat pujian dari Allah. So kita nak minta jalan yang dapat pujian dari Allah ni lah. Kaum-kaum yang mengikut Nabi-Nabi sebelum, jalan lurus mereka, seperti mana kita minta supaya kita sentiasa di jalan lurus dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dia. Bukan jalan yang dimurkai. So jalan yang lurus tu sebenarnya kan, sekarang dah, jalan tu adalah jalan Al-Quran dan sunnah. Sentiasa kita boleh hati kita rasa guna gadir, kita ada masalah, kita rasa down, kita sentiasa mencari Quran dan kita mencari hadis Rasulullah, sunnah Nabi. Kita tengok apa penyelesaian dalam agama sebenarnya, especially bila datang pada pendirian kita untuk membetulkan kita. Kenapa tidak begitu? Sebab tu kita kena pegang Quran sunnah. So jalan yang an'amta alaihim ni, nikmat tu adalah Al-Quran dan sunnah juga sebenarnya. Itu satu nikmat yang tidak, memang kalau kita dapat, kita kena bersyukur. Sebab apa? Ada orang tak dapat hidayah ni kan. Ada orang dapat. So bila kita boleh dapat, kita bersyukur. Yang minta Allah sentiasa letakkan kita dalam nikmat dia. Nikmat jalan lurus ni. Alhamdulillah lah untuk nikmat jalan lurus. Untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk di dunia ini. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Betul. Tetapi banyak jugalah saya tengok macam kisah-kisah berkaitan mengenai ulumul Quran ini. Daripada tafsir Ibnu Katsir, apabila ketika solat disyariatkan membaca surah Al-Fatihah berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa solat tanpa membaca ulumul Quran di dalamnya, maka solatnya hidaj. Baginda mengulangi ucapan tu sebanyak 3 kali, iaitu tidak sempurna. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Benar, hadis tu memang digunakan sebagai dalil untuk wajib mesti ada bacaan Fatihah dalam setiap rakaat secara lengkap, 7 ayat ini. Ya, tidak nanti rakaat tu tidak dikira lah kiranya. Kira kita terbakar dan kita kena ulang balik rakaat tersebut. So inilah kebanyakannya ulama menggunakan dalil menunjukkan Rasulullah sendiri pun baca Al-Fatihah dalam solat dia. Itulah, daripada Abu Hurairah pun menjawab, dia cakap sesungguhnya kalau untuk orang yang kami solat di belakang imam tu kan, bacalah di dalam hatimu, kerana sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membahagikan solat antara aku dengan hamba-Ku. Betul. So sebenarnya bila kita masuk dalam solat ni, kita sedang masuk, ibarat masuk meeting dengan Allah SWT. Bila kita angkat takbir, ini solat, contoh kita angkat solat subuh kan, masuk Allahu Akbar, kita mulakan dengan doa iftitah, kemudian kita beristi'adzah, lepas tu kita baca basmalah, lepas tu kita baca Al-Fatihah kita. Sebelum kita baca ni sebenarnya kita sedang berdialog kan, kita cakap kita sedang memuji Allah, kita sedang mengagungkan sifat-sifat Allah. Lepas tu kita mengakui Allah sebagai pada raja pada hari pembalasan. Lepas tu kita cakap pada Allah, kita akan sembah dia, dan kita akan minta mohon pertolongan daripada dia. Lepas tu kita minta dia jalan yang lurus. Maksudnya kita minta jalan nikmat yang dia beri, jangan tak kita minta jalan yang Allah, kita tak nak jalan Allah murkai. Dan jalan orang murkai itulah jalan orang-orang yang sesat. So kita takut pada itu kan. Jadi bila kita minta benda tu, Allah akan balas. Allah akan balas dalam surah Al-Fatihah. Jadi bila kita Rasul Allah berfirman, aku telah membahagi solat menjadi 2 bahagian antara diriku dan hamba-Ku. Melainkan setiap hamba yang solat, Allah membalas bacaannya. Allah mendengar bacaan Fatihah. Satu ni Allah Maha mendengar kan. Bila Allah Maha mendengar, dia membalas. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah membalas, hamba-Ku telah memujiku. Lepas tu kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, hamba-Ku telah mengagungku atau menyanjungku. Lepas tu bila kita ucap Malik Yaumiddin, Allah balas lagi, hamba-Ku telah memuliakanku.
Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah bahagian antara diriku dan hamba-Ku. Sebab kita, sebab tu Allah cakap, despite Allah balas, ini antara aku dan hamba aku. But you said you want to do it. So Allah akan ungkit balik. Oh, you didn't hamba, you make intercessions. Awak buat benda-benda pelik semua, awak tak minta direct pada saya, awak tak sembah pada saya pun. Ada orang tiba-tiba dia sembah duit. Dia kata money is the new god, money talks, money can do anything. Sebab dia dah sombong. Dia lupa siapa memberi rezeki. Dan akhirnya, so benda-benda ni memang akan, Allah akan, besok kita akan kena terpaksa deal dengan Allah. Bila kita dah kembali dan kita dibangkitkan, nanti kita kena jawab dengan Allah. Sebab kita dah cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi inilah, manusia memang akan sentiasa buat silap, dan itulah kita kena sentiasa ingat diri kita balik, betul, taubat. Seterusnya Allah bila kita sebut iyyaka na'budu, Allah cakap ni antara diriku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku Allah balas apa yang dia minta. Lepas tu kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allah cakap ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku pula apa yang dia minta. Maksudnya apa yang kita minta tu, kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim kan. Dalam ini Allah cakap this is for you. Allah bagi. Memang Allah bagi. Bila kita minta Allah bagi. Sebab tu kadang kita tak pelik nikmat masuk. Kita tak minta pun nikmat masuk. Sebab tu lah, bila kita minta, kita pelik. Oh, aku rupanya ada buat salah. Tiba-tiba terdapat petikan ataupun terdengar kawan tegur untuk membentulkan kita. Ni satu nikmat. Ada orang memang dia buat salah, dia tak tahu pun dia buat salah. Tak ada siapa tegur. Sebab dia tak pernah minta pada Allah. Adapun Allah bagi petunjuk pun dia tak pernah nak ambil endah. Macam tu. So Allah cakap ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku pula apa yang dia minta. Memang Allah bagi. Memang Allah bagi. Memang Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Memang dia bagi. So that's why ada ulama membincangkan perkara ni. Bila kita solat, kita try feel kita punya bacaan Fatihah tu. Bila kita feel bacaan Fatihah tu, kita bayangkan Allah sedang membalas kita punya doa. Punya bacaan Fatihah. Bila kita dapat, kita rasa dekat hati tu, oh sedapnya. Bacaan tu lagi ada meaningful. Bayangkan setiap rakaat macam tu, setiap hari macam tu. Itulah satu nikmat kemanisan solat. Tapi aku nak ungkit sebab benda ni, sebab Al-Fatihah ini sudah jadi salah satu rukun solat kan. And makmum wajib membaca surah Al-Fatihah dalam solat siri. Tidak dikeraskan bacaan, namun tidak wajib dalam solat jahar dikeraskan bacaan. Apa maksud dia tidak dikeraskan bacaan dengan dikeraskan bacaan tu? So apabila solat asir ni kita baca dengan perlahan. Namun dekat sini ada sedikit ni, ada dia ada mazhab yang kata makmum kena baca sekali, ada kata tidak. So kat sini boleh apa yang awak sebut tu, solat sir ni apabila baca solat itu tidak kita solat dengan keadaan kita tidak menguatkan suara kita, tidak mengeraskan bacaan kita, seperti solat Zuhur dan Asar. Manakala subuh, maghrib dan isyak, kita kena jaharkan, kita kena keraskan suara sampai kita mendengar suara kita. Tidak kita menjerit pekik-pekik, tapi kita mendengar apa yang kita selalu praktis tu. So bila kita sebut di belakang makmum tu, bila imam baca dalam solat-solat yang dikuatkan suara, contohnya subuh, maghrib dan isyak, makmum kena dengar, dia perlu berdiam. Tapi apabila solat-solat yang tidak dikuatkan suara, dibacakan secara sir, seperti solat Zuhur dan Asar, makmum kena baca. Sebab apa? Dia tidak mendengar bacaan Fatihah tu. Dia tidak mendengar, dia kena baca untuk diri dia sendiri. Jadi even apabila macam kalau kita bayangkan solat maghrib, di mana the first 2 rakaat imam akan membaca dengan kuat kan, tapi pada rakaat ketiga dia membaca secara sir. Yang tu. Jadi makmum kena baca. So makmum kena baca untuk rakaat ketiga tu kan? Ya, kena baca sendiri. Tapi untuk rakaat pertama dan kedua tu, dia punya hukum adalah tidak wajib je kan? Maksudnya kalau selepas imam itu sudah membaca Al-Fatihah tu, kita hendak membaca, kita boleh juga kan? Maksudnya macam membaca Al-Fatihah selepas imam membaca ke? Ataupun kita hanya perlu mendengar sahaja? Apabila sedang baca, kita mendengar. Selalunya sepatutnya imam inilah
perbezaan dalam pandangan mazhab lah. So ada yang kata kena baca, makmum kena baca. Sebab tu kita melihat apabila imam habis saja bacaan Fatihah, dia akan bagi sedikit pause dekat situ. Dia akan beri sedikit ruang masa untuk supaya makmum dapat mengejarkan bacaan Fatihah mereka sebelum dia melanjutkan bacaan surah lain. So sekarang kita boleh dapat mendengar orang di sebelah kita sedang membaca. Kadang dia baca tekanan agak kuat kan. Kita dapat mendengar dia sedang cuba mencepatkan bacaan dia supaya dia tidak terlepas bacaan Fatihah. So mungkin tidak ada masalah, masing-masing dengan pandangan masing-masing. Tapi yang paling yang orang kita ikuti saya ikutilah personally. Banding di Malaysia memang dia membaca surah Fatihah, makmum akan baca. Tapi saya ikuti memang saya tidak baca. Apabila imam menjaharkan dalam rakaat yang dikuatkan keras, saya tidak ikuti, saya hanya mendengar. Kerana kadang-kadang imam pun tidak memberi ruang untuk makmum mengejar bacaan Fatihah mereka atau menyelesaikan. So kadang tepat imam baca terus surah seterusnya dan tidak tu kadang surah tu pendek. Imam makmum tak sempat nak sujud, ada yang tak sempat nak rukuk, ada yang makmum yang dia habiskan bacaan Fatihah dia, kadang dia rukuk dia terlepas lah. Imam dah bangkit dia belum habis baca Fatihah lagi. Itu satu problematik sebenarnya. So ada yang terus tunduk, ada rukuk bersama, ada yang tidak. So kadang kita benar perasan ada orang tu dia tak faham sifat solat ni, dia dah mula kat situ dia akan bercelaru. Tapi yang pendapat yang paling rajih sebenarnya, apa yang rajih maksudnya paling sesuai adalah kita ikut imam, boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan, kita baca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, dan kita follow imam. Sebab imam ni memang untuk diikuti. Ada pula di dalam mazhab lain memang tidak perlu baca pun. Macam mazhab Hanafi pun tak baca. Apa-apa semua ditanggung atas imam. Apa-apa. Itu pula lain. Okay. Bacaan semua ditanggung atas imam. So itu, tapi hujah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ni kita tak follow lah, sebab kita kat sini kita ikut apa yang biasa. Mazhab Syafi'i ada yang ikut sunnah, ada yang terikut mazhab Hanbali, bila dia balik daripada Saudi dia mengajar, dia ikut mazhab Maliki. So tak ada masalah dalam perkara ni. Yang penting bila kita kita cuba amal yang terbaik dengan pandangan kita, yakin untuk diri kita. Dan juga sebab kita mengetengahkan masalah tersebutlah untuk menerangkan kekhususan surah Al-Fatihah yang mempunyai hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh surah lain. Baca ulang balik dia punya yang awak baca tu. Yang mana? Sebelum ni. Apabila sabda Rasulullah, apabila imam baca maka diamlah kamu sambil mendengarkannya. Betul. Kepada Abu Dawud itu. Ini lebih kepada explanation tu, tujuan untuk mengetengahkan masalah ini, sebab tak nak khususkan lagi Al-Fatihah itu kepentingan yang punyai hukum tersendiri, tidak dimiliki oleh surah yang lain, di mana dia part of the rukun solat gitu. Tapi kita pula ada hadis daripada Nabawi dari Abu Sa'id Al-Mu'alla. Dia berkata, pada ketika saya sedang melaksanakan solat, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggilku, namun saya tidak menjawab panggilan baginda hingga solatku selesai. Dan ketika saya datang, beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku? Saya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang solat. Lalu baginda bersabda, bukankah Allah SAW berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Betul. Ini nikmat, aku rasa. Nikmat bagi orang yang hidup di zaman Rasulullah. Dia dapat pergi dan menyahut seruan Rasulullah itu sendiri. So dekat hadis tu nak menerangkan apabila kita tengah solat sebenarnya ni, bila Rasulullah panggil kita kena stop solat kita. Kita kena sahut panggilan. Tapi sekarang ni benda tu tak applicable lagi dekat apa nama dia. Dah di zaman sekarang, sebab Rasulullah dah tak ada. So waktu tu walaupun kita tengah solat, tapi bila Allah sahut,
sebenarnya panggilan Nabi itulah panggilan Allah SWT. Sebab tu dia, sahabat dia sepatutnya tinggalkan Nabi kenapa tak sahut kan. Sebab dia kata tengah solat tu. So kita sepatutnya kita tinggalkan solat, kita sahut panggilan Nabi. Lepas tu nanti kita kembali pada solat kita. Tapi di zaman sekarang kita bila kita masuk, kita dah solat wajib, solat fardu kan, kita jangan buat perkara yang sama lah. Ada orang dengar panggilan panggilan lain, dia pergi berhentikan solat dia, lepas tu dia pergi sahut panggilan tu. Itu tak boleh. Tapi sekiranya macam solat sunat, itu boleh kita, kalau kita batalkan, untuk ibu kita panggil emergency ke apa, itu boleh. Tapi sekiranya tiada ni, kita tak boleh batalkan solat kita lah. Solat wajib tak boleh kan? Solat fardu tak boleh. Lalu ini, tapi cerita tu tak berhenti kat situ saja. Sebab dia continue cakap, baginda berlanjutkan dengan berkata, sungguh saya akan mengajar kamu satu surah paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Abu Sa'id berkata, baginda mengatakannya sambil memegang tanganku. Dan pada saat Rasulullah SAW hendak keluar masjid, saya pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan akan mengajari ku surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran? Baginda lalu menjawab, benar, iaitu surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quranul Azimi, Al-Quran yang agung yang telah diwahyukan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Tapi daripada kisah ini kita dapat tahulah even daripada hadis Rasulullah sendiri bahawa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran sendiri. Betul. Sebab memang dalam tu memang ada yang mengata pendapat apa yang apa dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam pengenalan surah Al-Fatihah memang surah Al-Fatihah apa nama dia? Dia memang sangat agung. Sebab kita lihat balik sebenarnya saya nak sentuh sebelum tu. Tadi sebenarnya awak sebut hadis, iaitu surah Alhamdulillahi-Rabbil Alamin kan. Kenapa dia tidak sebut surah Al-Fatihah? Sebab kat situ, sebab tu memang penurunan ayat ni memang tak sebut, sebab Al-Fatihah ni memang nama yang diberi oleh ulama sebagai pembuka kitab, memang diletakkan pada awal mushaf Al-Quran. Jadi sebenarnya nama-nama surah ini pada zaman Rasulullah dahulu tidak ada lah. Tidak ada. Dia tidaklah satu benda yang baru, tapi adalah satu benda yang kreatif, di mana dia akan memudahkan orang untuk beramal Al-Quran dan memahami Quran. Mengenali. Sebagai dia punya tajuk. Ya. Ada pula nanti orang tersasul lah, salah ayat. So, apabila nak menceritakan keagungan surah Fatihah ni, sebab apa? Sebab memang dalam, kita sebut, memang dalam agama lain, kitab lain memang tak ada. Memang tak ada. As-Sab'ul Masani, 7 ayat dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran. Dia juga disebut sebagai sebutan Alhamdulillah, kerana Nabi ada meriwayatkan firman pasal ayat kursi tadi kan. Panggilan sebutan surah ni sebab surah Alhamdulillah, surah mensyukur. Pun juga ada mengatakan sedemikian. So memang unik, memang kita ulang dalam solat, dan apabila kita ulang kadang intipati konteks surah Fatihah ni, dia ada yang mengatakan rumusan kepada seluruh Al-Quran itu tersebut. Sebab apa? Dalam tu kita memuji Allah, lepas tu kita agungkan sifat-sifat Allah, kita memuji pada perkara hari pembalasan. So dekat situ hari pembalasan, di sebalik dalam Al-Quran memang banyak ayat yang akan menceritakan tentang hari pembalasan, tentang Allah, tentang pada mahsyar dan sebagainya. Lepas tu tentang iyyaka na'budu, tentang tauhid, tentang larangnya syirik. Lepas tu tentang jalannya orang yang lurus, kisah-kisah orang yang mendapat nikmat, jalan yang lurus, ataupun orang yang dapat murka Allah seperti Fir'aun, pengikut Nabi Musa, atau orang Kristian, orang kafir musyrikin yang mengingkari, orang-orang munafik, ahli kitab yang mengingkari seruan Rasulullah, dan Nabi-Nabi yang kisah. So nampak memang dia compress kat situ. Dan Allah cerita jalan-jalan orang ni, orang yang balin, orang yang tersesat. Allah murka mereka seperti umat Nabi Nuh. 900 tahun berdakwah, berapa puluh je yang mengikuti Nabi Nuh.
Dan Allah murka mereka dengan macam mana? Allah memberi azab. Allah memberi azab. So memang awak boleh lihat, bila fikir balik kisah-kisah Nabi tu fikir, basically Al-Fatihah ni memang summarize everything. Dia betul lah. Boleh fikir balik, Allah menceritakan jalan murka. Lepas tu Allah bagi contoh banyak cerita yang Allah murka dalam tu. Kisah Nabi Nuh, kisah pengikut Nabi Lut. Apa lagi? Nabi Lut, apa lagi? Kita boleh kupas one by one, memang tak habis lah ceritanya kan. If you go into yang nikmat tu, Allah cerita pengikut Nabi Muhammad dapat apa? Dapat syurga, tahtiyal anhar, di bawah ni akan mengalir sungai-sungai. Hari pembalasan macam mana bagi mereka yang banyak sebenarnya. Memang banyak. Tapi saya pun, kalau berdasarkan apa yang saya faham, sini pun saya nampak kepentingan kenapa apabila Al-Quran ini disusun, Al-Fatihah diletakkan di depan. Betul. Kalau kita familiarize dengan bacaan-bacaan journal ataupun scientific punya paper kan tu kan, benda first yang kita akan nampak pun, kita akan nampak abstract kan tu. Betul. So kita boleh anggapkan Al-Fatihah ni seperti abstract kepada the whole Al-Quran. Betul. Memang nampak jalan cerita, flow dia. Tapi to understand the abstract, you have to go through the paper lah. You have to read the discussion, you have to read the conclusion. Tapi itulah paper scientific. Tapi manakala Al-Quran ni memang dia lain macam lah. So that's why you have to go through one by one. Kalau boleh tadabbur setiap ayat, selagi mana ada nafas dalam badan kita ni, we have to do it. Dan kalau kita count balik pun, the amount of times kita mengulangi surah Al-Fatihah ini pun banyak kan sebenarnya. Banyak. Lagi dalam bulan Ramadan apabila kita solat tarawih kan. Benar. Ada siapa yang rajin buat sampai 30 lebih rakaat tu mengikut mazhab Maliki, itu memang dahsyat. Yang buat 20 pun saya respect sebab awak ulang surah Fatihah. Bayangkan setiap kali awak baca tu dapat pahala lagi kan. Sekali lagi awak berjemaah. Yang buat 8 pun sama, dapat pahala yang banyak, tak ada masalah. Apalagi memang berganda-ganda lah pahala. Memang kita beruntung. So siapa tak solat memang rugilah. Lagi-lagi di bulan Ramadan ni, dia sisa baki lagi separuh Ramadan yang kita patut kejar. Dan tidak mengsia-siakan waktu yang diberi. Kemungkinan ini Ramadan terakhir, kita tidak tahu kan. Walaupun kita tidak dapat ke masjid, tapi di rumah tu surah Al-Fatihah saja pun, melihat pada konteks ni, memang sangat-sangat apa nama dia, memang sangat-sangat agung dan sangat-sangat cantik surahnya. Lepas tu saya nak teruskan dalam juga ayat ruqyah, Al-Fatihah ni juga disebut sebagai ruqyah. Ruqyah ni lah jampi. Sebab apa? Memang dia mana para sahabat, salah seorang sahabat Nabi telah menjampi ruqyah seorang yang terkena sengatan. Maka Nabi bersabda, dari mana kata engkau mengetahui bahawa Fatihah itu adalah ruqyah. So memang kalau kita sakit, salah satu kita kan, bila kita rasa kena gangguan atau tidak tenang hati, kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah untuk diri kita, baca ulang-ulang. Sekiranya tak tahu ayat ruqyah lain, kita boleh baca Al-Fatihah, atau kita baca dekat anak kita yang tengah demam atau sahabat kita kan. Kita baca, kita jampi dia. Memang boleh jadi ubat, dan memang Rasul akui benda tu, dan Rasul cakap bagaimana engkau mengetahui, dan Rasul endorse amalan itu. Dan itulah boleh jadi amalan kita, sunnah kita juga. Sunnah juga ya. Ruqyah syariah. Itulah kita dapat tengok daripada situ betapa pentingnya amalan Rasulullah ini. Amalan di mana pentingnya surah Al-Fatihah ini di dalam hidup kita sendiri kan. Sebenarnya lagi kelakon kita nak pas surah. Betul tak? Hello? Ini saya.
Sebenarnya kalau kita nak kupas lagi kan tentang surah Al-Fatihah ni, kalau kita basically siapa yang pegang pada 3 tauhid yang untuk menjelaskan tentang tauhid the oneness of Allah, tauhid rububiyah, ketuhanan, tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kita tengok daripada dalam surah Al-Fatihah ni memang ada 3 tauhid ni. Memang ada dalam surah Al-Fatihah. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, pujian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim sifat apa ni? Sifat dan sifat Allah SWT yang merupakan dua pada apa? Asma Allah al-husna. Dari situ kita mengakui dua sifat Allah yang agung sebenarnya tu. Itu menyebabkan kita memang mengenali Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab jika tidak silap saya ada dalam kisah apa ni, perjanjian Hudaibiyah, apabila membuat perjanjian dengan kaum musyrikin waktu tu, dia suruh sahabat menuliskan perjanjian itu, dia tulis di atas tu Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir musyrikin Quraisy memang tidak mengenali Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka tanya Bismillah tu betul, mereka kena kenal apa dengan nama Allah, tapi dia orang tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim tu siapa. Mereka tanya siapa ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita mengakui sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni maha pemurah lagi maha penyayang. Kita mengakui sifat Allah dua ni. Tauhid kita, mengenai tauhid. Sebenarnya kita Malik Yaumiddin kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu kita mengakui tauhid rububiyah uluhiyah kita. Kita kata ya Allah, kita mengakui satu sifat lagi, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kita la ilaha illallah tu kat situ. Sebab tu kita cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah, padamu ya Allah kita sembah, padamu je kita meminta pertolongan. Before that saya nak sentuh juga tauhid rububiyah ni, mengetahui Allah sebagai Rabb, Tuhan. Lepas tu kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengetahui Allah, tauhid kita, ya Allah yang mengawal yang mencipta alam semesta ni. So kita tahu dia yang tuan kepada alam semesta ini, sebab dia yang cipta alam semesta ni. So kita telah lengkapkan 3 tauhid kita kat situ. Uluhiyah, sifat al-asma wa sifat, dan rububiyah. So that's what 3 things that ulama keluarkan metod untuk memahami tauhid ni sebenarnya dengan cara mudah untuk orang awam dan ulama. Dan kalau kita faham pun dia punya the essence of Yes. So to understand the essence why we read it, why we mention it. Betul tu. Sebab tu surah Fatihah ni memang dahsyat lah. Siapa yang betul-betul mengambil berat, memang dia akan lihat banyak akan merubah hidup dia, especially the meaning. Sebab tu ada ustaz, dia mengajar, dia sentiasa memperingati murid-murid dia untuk memahami surah Fatihah. Baca terjemahan, tak faham tanya dia, sebab dia tahu ada di luar sana ustaz tidak menitik beratkan kepada surah Al-Fatihah sangat. Tidak menceritakan tentang surah Al-Fatihah sangat, tapi dia lebih menitik beratkan kepada amalan, gerak-geri, hukum fiqah semua. Tapi akhirnya dia nilai kemanisan solat tu tidak dapat dirasai. Itu yang nak sebut. Tak dapat nak rasa kemanisan solat. Tu the only way. Ini salah satu cara lah basically untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Allah, dan juga kita untuk lebih khusyuk apabila kita solat itu, dengan memahami setiap makna apa yang kita sebut itu. Sebab tu tauhid rububiyah dan tauhid ni penting. Sebab apa? Di mana bila kaum musyrikin, bila kita tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu sifat Rabb itu, ketuhanan tu ada. Tapi satu silap ni nampak ya. Tauhid uluhiyah mereka ialah mereka tidak sembah Allah dengan cara yang betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa mereka memohon pertolongan dengan Lata, Uzza dan Manat. Itulah patung-patung berhala mereka. Dan mereka juga kata, bila kita kenapa kamu sembah patung-patung ini, mereka tidak cakap, mereka memang balas. Memang dalam Al-Quran ada cerita benda ni. So, mereka cakap, kami tidak sembah pada patung-patung ini, tapi patung-patung ini untuk mendekatkan kami dengan Allah. So mereka memang balas macam tu. Memang diorang kenal Allah sebagai Tuhan alam semesta, dan juga mereka tahu yang apa yang mereka sembah tu memang Allah, tetapi mereka letak perantara dalam dalam doa-doa mereka adalah untuk minta hajat. So mereka tidak memohon pertolongan direct pada Allah, tetapi mereka minta dalam patung Uzza dan Manat. So
umpamanya. Banyak lagi patung yang beratus beribu, saya tidak pastilah. Tapi memang banyak kita boleh dengar memang banyak yang Rasulullah pecahkan, tumbangkan apabila pembukaan kota Mekah ini. Kita kena tengok pada sirah Nabawiyah. Tapi saya rasa daripada perbincangan kita ni pun kita sudah dapat memahami bahawa kepentingan surah Al-Fatihah ini di dalam hidup kita sendiri, kan? Oleh yang demikian, saya ingin teruskanlah segmen perkongsian dengan move on to the next surah yang kita ada untuk segmen kali ini, iaitu surah Al-Ikhlas. Betul. Saya rasa para pendengar pun sudah familiarize surah Al-Ikhlas, kerana kebanyakan orang yang solat kalau ingin tergesa-gesa dia akan membaca surah yang pendek, kan? Dan surah Al-Ikhlas ini antara surah yang agak pendek, tetapi walaupun surahnya pendek dari segi bacaan ayat, bilangan ayatnya pun, makna dia sangat luas. Betul. Oleh demikian kita memulakan ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, dengan ayat pertamanya, iaitu betul. Katakanlah olehmu, dia Allah yang Maha Esa. Allah suruh bila kita baca balik Qul huwallahu ahad ni, Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, Allah tu Maha Esa, yang satu, tidak ada selain dia. Sebab tu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Qul huwallahu. Surah Ikhlas ni basically dia cerita tentang tauhid. Teruskan sahabat bacaan anda. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, tempat meminta. Kalau kita lihat balik pada surah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pertolongan, situ kita nampak Allahus Samad, tempat kita meminta balik pada Allah SWT. Sebab kita nak mohon hajat apa, makhluk, memang tumpuan sekarang makhluk dalam dunia, memang kalau makhluk nak mohon hajat memang melalui Allah. Tak ada siapa yang memohon selain Allah. Tapi orang kita boleh dibelitkan oleh kaum kita, Bani Adam, umat-umat Nabi lain dan umat Nabi Muhammad SAW ni memang diterbelit dengan tipu daya syaitan untuk meminta selain pada Allah. Ada orang memang dia letak tawakal dia bukan pada Allah semata-mata, dia letak pada orang yang akan tolong dia semua. Tapi dia lupa yang orang yang menolong dia sebenarnya Allah. Allah yang hadirkan orang-orang dalam hidup dia untuk membantu dia semua. So memang kita meminta apa-apa, kita minta dengan Allah. Kita nak murah rezeki, kita nak kesihatan yang baik, kita mahu rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang kita ada. Tapi kalau kita tengok dari segi konteks ayat itu, Somad, maksud dia tempat bersandar. Betul. Macam tu kan. Meaning like kita boleh assume, adakah kita boleh assume macam Allah bukan sahaja tempat kita meminta sesuatu, kan tu kan, tapi juga tempat kita macam apabila kita berasa kecewa ke depressed ke something, kita tempat bersandar, tempat kita meluahkan segala perasaan. Apa yang kita tahu manusia ini banyak sangat perasaan terbelenggu dalam hati sebabkan kesusahan mungkin yang mereka hadapi setiap hari kan. Jadi daripada segi ayat Allah tempat bersandar, Allahus Samad. So sebenarnya Samad ni bukan sekat apa yang awak sebut tu, bukan sekat for asking benda duniawi, tapi benda yang macam tempat kita sedih, luahkan pada Allah juga. Memang kita tumpukan tujuan kita untuk bercerita dengan Allah. Sebab tu kita cerita dan doa kita, cerita hajat kita. Kita ada masalah dengan orang ke, kita masalah dengan kita punya studies. Ada orang dia buat benda pelik-pelik, dia pergi ikut buat amalan pelik-pelik, itu bahaya. Sebab tu kita go back to the sejadah, solat 2 rakaat, bersandar bagi doa kita pada Allah SWT. So Samad ni bukan sahaja, dia Samad juga bila sesuatu yang mencukupi, yang merujuk kepada Allah. Allah ni perfect. Dia mencukup, kerana dialah yang memakbulkan segala permintaan dan harapan dan menjawab segala persoalan seorang hamba. Waktu itu kita memerlukan apa-apa, dia yang akan beri, Allah yang akan berikannya. Maksudnya cukuplah Allah sebagai tempat pengharapan kita, mencukupi untuk every tujuan hidup kita. Maksud kedua juga, Allah juga tumpuan dan tujuan kita. Tumpuan kita bila kita sembahyang, tumpu kita pada Allah saja. Itulah tujuan kita juga. Ini adalah kerana kalimah Samad juga bermaksud tempat tujuan.
Antara sebab kenapa surah ni surah Ikhlas, kerana Allah juga tempat tujuan kita bukan yang lain daripada Allah. Kita memulakan apa-apa juga kerana Allah Ta'ala. Kita nak makan, kita bismillah. Mulakan dengan nama Allah. Kita nak jalan, buat start kereta pun kita dengar bismillah dulu sebelum keluar. Apa kerana Allah. Nak solat lillah Ta'ala. Nak belajar pun niat kita kena betul. Nak belajar untuk jadi takabur, nak menunjuk sombong ilmu, ataupun kita belajar untuk membetulkan diri kita untuk memanfaatkan orang lain. Kalimah somat juga tidak menunjukkan Allah tidak memerlukan apa-apa dan sesiapa pun, kerana Allah dia berada di atas sekali. Dia paling tinggi, maha esa. So tidak ada lebih pada keinginan daripada Allah. Satu sifat Allah As-Samad. Tu salah satu sifat. So kita akui sifat Allah tu. Allahus Samad. Perfect. So Allah tidak memerlukan pada anak. Sebenarnya Allah tidak memerlukan pada doa kita pun. Dia tidak memerlukan pada doa kita seperti mana agama lain kena kalau dia punya diorang punya pengikut tidak mendoa saja dan Allah Tuhan dia akan menjadi lemah. Tak ada orang menyembah mereka lagi. Macam mitos Greek god dan seumpamanya. Zeus boleh hilang kuasa lah kerana orang Greek tidak sembahnya. Itu satu benda yang konsep ketuhanan yang salah sebenarnya. Mereka sembah pada selain Allah. Bila kita cakap Allah Samad, memang dia tak ada memerlukan apa-apa, tidak memerlukan pada orang. Dia tidak juga memerlukan pada malaikat dia pun sebenarnya. Tapi Allah ciptakan juga. Sebab Allah Maha Pencipta, dia suka mencipta. Allah cipta apa saja dia mahu. Itu keinginan Allah. Iradah Allah juga. So juga tidak ada As-Samad juga tidak ada kecacatan. Allah tidak mempunyai kekurangan juga. Juga Allah As-Samad tidak boleh dikalahkan. There's no another God atau Tuhan yang akan boleh mengalahkan Allah SWT. Dia lah salah satunya yang paling sempurna, paling kuat juga, paling everything lah. Dan itu mana kita kupas daripada satu sahaja ayat. Ini baru ayat kedua. Banyak aku boleh kupas sebenarnya. Samad tu memang macam tu, Allah ni kalam ni memang perfect lah, cantik. Samad tu memang padat, maksudnya memang padat. Memang tidak ada lubang yang you nak cocok lubang nak cari ketidaksempurnaan. You want to find falseness ataupun you want to find some error atau bug lah kiranya, you tak akan jumpa. Memang Allah memang tak ada bagi lubang tu luang kecacatan untuk there's no leaks. There's no cracks or leaks di dalamnya. So Allah memenuhi nama yang Allah pilih nama tu untuk dirinya. And then kita move on to ayat ketiga, iaitu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yes. Dia sangat-sangat penting lah ayat ni. Sebab ada orang kata Allah beranak. Ada kata Allah diperanakkan. Dia ada bapa, seumpama ada konsep ketuhanan orang agama yang lain ni, dia ada pemahaman yang pelik-pelik lah. Ada yang sampai kata memang konsep Tuhan yang lain, contohnya macam Zeus turun kahwin dengan makhluk manusia di bumi, dapat demigod. You see, God can buat untuk mendapat anak segalanya. Sebenarnya Allah memang dia suci pada pemahaman segala pemahaman sedemikian yang menunjukkan Allah ni memerlukan perkara-perkara itu. Tidak, Allah tidak seperti itu. Sebab tu Allah mensucikan dia, kata lam yalid wa lam yulad. So kita kata Allah tidak dia tidak beranak, dia tidaklah ada jantina maksudnya kat situ. Ada cakap Allah ni lelaki, Allah perempuan. Sebab apa? Ada orang cakap Tuhan dia perempuan, ada cakap Tuhan dia lelaki. Sebab tu serta nama-nama patung di berhala, Lata, Uzza, memang dia tengok memang ada nama-nama feminin. Manat. Ada patung-patung lain, ada yang sembah konsep dewa, nama-nama ni. So mereka menjantinakan Allah SWT. Allah bebas daripada itu. Sebab tu kita kembali pada Allah Samad juga. Memang dia cantik dan memang sempurna. So Allah cakap bebas daripada jantina untuk beranak. Dan juga Allah tidak beranak. So ada cakap Jesus, Nabi Isa tu anak Tuhan. Tidak. Tidak begitu sebenarnya. Dia tidak procreate ni. Dia cipta, memang dia cipta. Tapi dia bukan anak dia anak Tuhan, jelma seperti kita mempunyai anak. Tidak macam tu. Dia tidak seperti makhluknya. So Allah membersihkan diri daripada perkara semua itulah. Dia macam kita cuba apabila kita bercakap pasal
seperti Greek mythology di mana Zeus itu dia turun daripada langit dan um, Mm-mm. try to procreate dengan dia punya hamba-hambanya Creation. sendiri kan tu kan, dia jadi demigod kan. Dari situ kita dapat tengok pun ada satu flaw di mana dia orang cuba humanize um, sifat apa dia, ataupun mencirikan mengadaptationkan sifat-sifat manusia ke dalam god dia orang sendiri kan tu kan. Yeah, there's a flaws in their punya understanding dalam Hmm. teologi mereka lah. Hmm. So this is menunjukkan Tuhan ni lemah. Dia Hmm. memerlukan pada wanita juga ke untuk create. Kenapa dia tidak boleh cipta macam Nabi Isa? Kalau dia nak cipta atau Nabi Adam, tidak perlu pada bapa. Hmm. Ataupun yang unta yang dikeluarkan daripada batu gunung batu semua ni, ada kisah-kisah Nabi. Allah can create something from out of nothing. Hmm. And he can also make something into nothing. Macam kita. Kita boleh from jasad ni, sadar, emas, ada Hmm. sifat sempurna kan. Sihat. Besok jadi pasir. You are nothing. You see, that's the problem with people who's trying to think of God. But they actually don't know that their brain cannot grasp the concept of God unless a prophet tell them what God is and how God should be. That's the only way to understand God, not based on your brain, not based on your thinking. Because anybody who think about God, he think he is right. He might be right, he is on the right path. Dia fikir dia betul. Tapi sebenarnya apa yang dia fikir sedemikian tu tidak juga begitu sebenarnya. Oh, I think God is this. Betul, tapi it's just not only that. Whatever you think of Allah, you think you're right, but you are still not right. You are still not right enough to say God is like that, is like that. Unless God tell you that he is like this and he is like that. It's the only way for you to understand Allah. Mengenal Allah SWT. Dan daripada situ juga, daripada ayat ketiga ini kita bergerak ke ayat keempat, iaitu walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya bandingan dengan sesuatu pun. Memang Allah tidak ada setara dengan dia lah. Nothing you can bring to the level of Allah. Sebab tu kat sini bila orang mengangkat Allah setara dengan dia, sekufukan Allah dengan something. Contohnya mereka mengikut pada pendeta-pendeta mereka mengatakan makan ni haram, makan tu halal, sedangkan hak itu pada Allah SWT. Bila kita melakukan kufran ahad, masa kita mengakui tidak ada setaranya. So apa-apa Allah perintahkan pada kita juga, kita terima kan. Allah cakap ini haram, ini halal, makanlah ini, harus semua, everything is good for you, eat. That's bad for you, blood and pig and everything, that is not good for you. Dekat haram alaikum al-dam wa lahmal khanzir. Allah telah mengharamkan darah dan daging babi iaitu khinzir. So kalimah kufuan ni memang nak katakan tiada kufu. Allah tidak ada tandingan lah. Tak ada siapa yang, tak ada satu perkara atau makhluk dia ataupun apa satu taraf dengan dia. Not even one of tidaklah arasnya yang tinggi. Arasnya yang tinggi pun tidak sampai dia. Allah artafa'ala. Dia lebih tinggi dan dia atas dan lebih dia tinggi daripada arasnya. Dia tidak juga memerlukan pada arasnya, tapi Allah ciptakan arasnya. Dia memerlukan arasnya juga. Dia menciptakan kerana keinginan dia, bukan dia memerlukan, dia kerana keinginan dia. Sebab dia mengenalkan diri dia begitu dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 5. Susunan ni tidak pasti, tapi Allah boleh cerita tidak ada standing. Memang basically juga kita membersihkan pemahaman kita daripada apa-apa yang standing dengan Allah lah. Ada orang yang boleh menyingkapi benda gaib pun, kita dah angkat orang tu sekufu dengan Allah. So Allah cerita perkara-perkara gaib pada dia. Sedangkan Nabi cerita dalam surah Jin dapat cebis-cebisan kecil. Tidak kita dengar pula Nabi boleh tahu everything tentang perkara gaib kan. Tidak orang tahu. So ni memang tidak ada langsung lah sama dengan Allah. Hanya Allah saja yang tidak ada kufu, dan selain daripada Allah ada saja sekufu. Macam kita ada sekufu. Kalau raja dengan raja lain kita ada sekufu. Tapi Allah raja, Allah the king, he is the only one. So kita boleh tengok sekufu. Contoh ada orang bila nak kahwin, she has a degree, I have a degree.
family background cantik, family background aku pun elok. Setaraf lah macam tu dari Setaraf. segi. So dia nak faham setaraf ni, orang kena faham. You say this is a planet, you can say also this is a planet, Neptune and Mars, dua-dua planet. Tapi Allah, you cannot say this is Allah, God, and this is also God. You cannot say like that. So Allah, bila kita sebut ni, kita membersihkan diri kita. Sebenarnya bila kita percaya tak konsep agama lain pun ada God, saya pun salah kat. Kita kata diorang tak ada God. Diorang ada pemahaman mereka. The God yang dia sangkakan God is not God. So kita kena bebaskan Allah pada ni. So kita dah cakap, oh dia pun sembah God dia lah. No, it's not like that. They think dia sembah God, but they actually wrong. Dia tengah buat kesekufuan kepada Allah. Basically dia ada first, bila diorang punya Nabi semua bawa ajaran yang sama juga, ajaran Tauhid. Bukan perkara yang baru pun. Tapi sejak ke innovation, penyelewengan, dan lama-lama konsep Tauhid tu hilang. Konsep Tauhid tu hilang, maka innovation berlaku. Dan akhirnya agama tu telah rosak. Every time Allah terpaksa remind manusia ni kan. Insan, perkataan insan ni atau perkataan Arab yansa ni saya lupa kan. So bila kita lupa atas ajaran yang sunnah Nabi umat dulu, bila dia lupa akan ajaran Nabi dia, sunnah Nabi mereka, terpaksa hantar Nabi lain untuk memperingati. Ada yang bunuh, ada yang di-follow, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, ada yang dibunuh, ada yang tak ada pengikut langsung. Dan akhirnya Allah sayang. Tapi untuk kita, al-yawma akmaltu dinukum, Allah cakap kita telah sempurnakan agama kamu. Al-Quran ni telah sempurna, tiada syak dalamnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 2, memang tiada syak. Memang untuk mengeluarkan Allah, nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu daripada kesyirikan dan kepada kepada tauhid, daripada benda-benda inovasi, sunnah-sunnah orang lain, bukan sunnah Nabi Muhammad, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dan aku pun nak emphasize dekat the last word which is ahad, gitu kan. Which is maksud ahad itu adalah, bagi Allah adalah maha tunggal dengan zat dan sifatnya yang berbeza dengan yang lain. Betul. Sebab tu ahad ni, before Allah ciptakan the pen or the arash, kan, the pen ataupun the arash, sebab Allah sebut ada riwayat, ada beberapa khilaf, tak ada masalah. Allah dia ahad juga. Memang dia ahad, dia seorang je Allah waktu tu. And then bila kembali pada pada bila kita dah mati, bila Allah destroy everything, he is still the only one yang tinggal. Memang semua akan mati. Jibril akan ditarik nyawanya, semua akan ditarik nyawa, malaikat apa semua akan tarik nyawa, everything will be flattened and destroyed. Then from there Allah akan bangkitkan semua dia for judgment day. Memang perkataan ahad Allah yang dia memang cakap, Allah dia tidak sama dengan seluruh makhluk yang ada. Betul. So apa yang berlaku kepada makhluknya tidak akan pernah berlaku ke atas Allah. Yes. Kerana Allah yang disifatkan sebagai esa dan tunggal atas hukum hakam hambanya. Dan kita boleh fahami lagi dengan satu kisah ni, di mana daripada Aisyah radhiyallahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan seorang lelaki dalam sebuah misi ketenteraan. Lelaki tersebut membaca untuk sahabatnya di dalam solatnya dengan Qul huwallahu ahad. Lagi sekali, tak ada, kita dapat tengok di sini tiada tajuk pada surah ini. Dia just the way they explain inside the hadith itself is, dia membaca ayat pertama dan menutupnya juga dengan surah yang sama. Tak kala mereka pulang, yang lain menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda bersabda, tolong tanyakan padanya mengapa dia berbuat demikian. Lalu mereka pun bertanya kepada lelaki tersebut. Dan sahabat tadi menjawab, kerana surah itu menggambarkan sifat Ar-Rahman dan aku suka membacanya. Nabi Muhammad lalu pun bersabda, dia cakap,
beritahulah kepada dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyukainya. Nampak tu, you know. Betul. Bila the messenger bagi tahu kat kau God suka yang apa benda dia buat tu, yang tu kan. Ni directly, that means the message itself is direct tau. Memang God happy dengan hamba dia. Apa yang dia buat tu betul memang Allah redha sama dia. So that's one way God recognizing you through the prophet. That's one thing that we cannot have lah kan. Betul lah. Amatlah nikmat untuk hidup pada masa itu, kerana basically you having a direct conversation dengan your creator kan tu. And you dapat balasan kan tu. It's not macam ni je, macam memang dapat balasan, macam directly memang balasan, memang you nampak, you dengar sendiri kan tu. Dan hadis itu pun ni daripada hadis riwayat Al-Bukhari lah. Dan hadis di atas pun memberikan beberapa faedah, which is like one of it untuk ketetapan tauhid sifat-sifat bagi Allah dan dia memiliki sifat dan zat, dan sesungguhnya sifat itu bukan zat. Serta lagi satu keutamaan surah Al-Ikhlas ini, kerana surah itu memuat sifat wajib bagi Allah yang berupa keesaannya dan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya dalam memenuhi segala urusan, dan mensucikannya daripada sifat makhluknya bahawa dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Betul. Abu Samah Salim. Memang dahsyat lah. Actually it's quite heavy sebenarnya. Sangat heavy. Kalau kita go in depth into every single surah yang tu kan, kita akan jadi macam Umar. Memang Umar pun bagaimana Wisal? Umar dia ingin memahami Al-Baqarah. Memang makan masa yang lama lah. Kerana sebab itu memang dia ada tugas lain. Basically sahabat selain daripada diorang mengaji dengan Rasulullah direct dan mengaji dengan sahabat lain, diorang ada tugas lain. Jadi masa yang dia perlukan memang agak lama. Sebab diorang nak memahami setiap ayat Quran, nak hafal, nak memahami setiap maksud di sebaliknya, kisah di sebaliknya kan, tafsirnya dan tadaburnya. Memang makan masa. So if you do it slowly pun, actually you can finish it juga actually earlier. As long as you just give the time for Allah punya kalam Allah ni, you have to give the time. So if you can, walaupun dia heavy, tapi maksudnya heavy dia is the impact on a person, on a hamba Allah, actually is quite deep. Bagaimana keunikan surah ni kan. Memang Allah pun cakap, bayangkan sedangkan orang tu, walaupun bayangkan this unique Allah, seolah macam Allah tahu that kita ni di akhir zaman ni kita ramai yang tidak mengenali surah-surah lain. Kalau bahasa ramai daripada kita memang melazimi 3 kul kan. Dan salah satunya is qul huwallahu ahad. Bayangkan seorang hamba sahabat Nabi seperti riwayat Aisyah tadi kan. Dia melazimi surah qul huwallahu ahad. Dan dia menutup bacaan rakaatnya dan solatnya dengan qul huwallahu ahad. Bayangkan Allah cakap Allah suka. Imagine that. Walaupun kita ni kita rasa macam kurang kan. Satu je. Bayangkan kalau kita tahu satu surah, 2 surah je, qul huwallahu ahad dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah qul huwallahu ahad. If you just melazimi kerana itulah kemampuan awak, itu pun Allah suka. So, you see kepujiannya. Bayangkan itulah kelompok tentera kan yang diutuskan kan. That was for me that was deep actually. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ni sangat bertuah lah. Memang beruntung lah. Sebab Allah boleh kita mengharapkan that Allah pun Allah pun kita harap pun Allah mencintai kami lah. Dengan kita baca qul huwallahu selalu kita melazimi. Walaupun kita baca surah pendek, sebenarnya kita nak cepat ataupun kita nak ni, tapi kalau kita betul-betul ikhlaskan hati kita memahami setiap ayat tu. Kita take our time for Allah, yang kita read properly, and now we understand the meaning kan. Then we should know that Allah pun kalau kita buat kerana kita ni sifat kita suka kerana ada sifat Rahman dalam tu dan mencintai membaca surah itu, insya-Allah kita pun Allah pun sungguh Allah, kita harapkan seperti mana Allah mencintai sahabat Nabi tu, kita pun dapat jugalah. InsyaAllah.
Oleh yang demikian, saya rasa cukup untuk sesi perkongsian kita hari ini mengenai dua surah yang nampaknya biasa tetapi maknanya sangat dalam dari segi kalau kita mendalami konteks ayat-ayat Al-Quran tersebut di dalam surah Al-Ikhlas dan juga Al-Fatihah. Surah-surah lazim ini yang sering kita bacakan di dalam solat kita. Saya harap para pendengar akan lebih memahami dan menghayati makna-makna surah ini di dalam solat anda, atau mahu pun kalau anda sedang membaca ke, ada tengah driving ke, tiba rasa nak membaca, tak ada masalah gitu. Tapi bila kita faham sesuatu ini kan, faham benda yang kita baca, you secara tidak langsung kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih Benar. khusyuk. Sebab at the end of the day, memang apabila kita solat pun kita membaca surah-surah ni, kita adalah kita in direct dialog dengan Allah sendiri. Saya harap perkongsian Abang Wisal kita pada pagi ini amatlah memberi manfaat kepada sesiapa yang mendengar di luar sana. Betul. Oleh yang demikian, kami ingin meminta maaf jika ada salah silap dari segi perbincangan dengan tu. Salah ke, kira ada salah, mohon tegur. InsyaAllah kita akan tarik balik statement kita salah ataupun ada kurang. Memang kita just hamba Allah yang daif dan kita cuba untuk mengagungkan Allah, kalam Allah, ayat Al-Quran. Kita nak sampaikan supaya orang yang mendengar tu akan reflect balik pada diri mereka dan reflect balik diri kita. Sebab kita pun lupa walaupun kita dah reflect pada diri kita, tapi we always have to remind ourselves. Sebab ada ayat Quran menceritakan sanaqari'uka fala tansa, kan, yang kita membacakan kepada kamu supaya kamu tidak lupa. So kita kena always remind ourselves. So bila kita baca surah Nur, to remind ourselves juga and to remind other people. So saya nak ucapkan terima kasih yang mendengar dan bakal mendengar juga, insyaAllah. Sekiranya ada komen atau kritikan, boleh usulkan, insyaAllah. Tidak ada masalah. Juga terima kasih pada kita punya moderator kita panggil. Bukanlah moderator sangat, tapi itulah. Saya setiap segmen saya cuba fahami lebih mendalam mengenai topik bincangan yang kita ingin bincangkan pada segmen tersebut, kan. Dan harap saya sendiri pun lebih fokus dan lebih memahami mengenai makna-makna ayat Al-Quran yang kita bacakan setiap hari ini. Macam tu. Oleh demikian, pada pendengar luar sana, jangan lupa untuk like dan juga follow page Board Genesis Hideout. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun opinion ke, ataupun rasa macam nak share idea on what type of segment ataupun what type of topic yang kita akan delve into in the next episode of Borak Kosong, boleh je klik link di confession yang saya telah sharekan di description video ini, ataupun just pergi kepada page community Genesis Hideout Confession dan suarakan opinion anda di sana. Jangan risau, semua opinion anda itu dianggap anonymous. Kami tak tahu pun siapa anda. And kami terima setiap kritikan dengan hati yang terbuka. Oleh yang demikian, terima kasih kerana mendengar segmen Borak Kosong pada hari ini. Assalamualaikum.